Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Inda hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabi al-idham syai'un lillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Apa khabar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jangan terkejut, saya bersiaran dari bilik saya di ofis di pejabat di Masjid Putra. Hari ini saya masuk kerja, ya. Jadi kita buat live dari Masjid Putra lah, dari pejabat saya. Baik, tanpa melengahkan masa, kita insya-Allah akan meneruskan pengajian kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita berada pada muka surat 158. Ya, 158, perenggan yang keempat itu, ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma al-mufassiruna bi ra'yihim min ghairi dalilin sahihin aqsam. Minhum man yahtajja bihi ala tashihi madhhabihi wa taqwiyati khatirih ma'a annahu la yaghlibu ala dhannihi anna dhalika huwa al-muradu bil ayah wa innama yaqsudu adh-dhuhura ala khasamih atau ala khasmih. Yang bermaksud mereka yang mentafsirkan Al-Quran dengan pandangan sendiri. Semalam kita dah sebut, ya, pandangan sendiri dibagi tafsir bil ra'yi tanpa dalil yang sahih, mempunyai beberapa kategori. Yang pertama, dia kata ada yang berhujjah dengan suatu ayat untuk membenarkan mazhabnya dan menyokong kehendaknya tanpa benar-benar merasakan bahawa itulah maksud di sebalik ayat tersebut. Dia bertujuan untuk mengalahkan pihak yang tidak bersetuju dengannya. Dia gunakan ayat Quran untuk berhujjah, ikut suka dia, untuk mengalahkan lawan debat dia. Yang ni maksudnya dia tundukkan Al-Quran mengikut kehendak dia, supaya dia boleh melawan ataupun boleh menewaskan lawan dia. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa minhum may yaqsudu ad-du'a ila khair wa yahtajju bi ayatin min ghairi an tadhhara lahu dalalatu lima qalah. Yang kedua, ada yang bertujuan untuk mengajak ke arah kebaikan dan berhujjah dengan suatu ayat tanpa petunjuk yang jelas terhadap ucapannya. Macam itulah, kan, peristiwa baru ni, COVID, hari yang ke-33, mangsa yang ke-33, kematian yang ke-33 dikaitkan dengan surah 33 ke macam mana, macam itulah, kan, kalau tuan-tuan ingatlah. Jadi itu contoh tujuan dia baik, untuk kita menghayati ayat Quran, tapi cara tu tak betul, tanpa petunjuk yang jelas terhadap ucapannya. Jadi kita jangan walaupun kadang-kadang benda tu lebih
kepada gurauan. Al-Quran dia tak boleh bergurau-gurau, tuan-tuan. Dia tak boleh bergurau. Ya, dan tak boleh kita meneka-neka, menelah. Telahan-telahan itu yang bahaya sebenarnya. Saya katakan bahaya sebab dia termasuk dalam at-tafsir bir-ra'yil madhmum, mentafsirkan Quran berdasarkan pandangan yang maknanya bahagian yang tercela ni. Jadi jangan kita terjerumus dalam hal-hal yang macam ni. Ini bahaya, ya. Yang ketiga, wa minhum may yufassiru alfadhahu al-arabiyyata min ghairi wuqufin ala ma'aniha 'inda ahliha wa hiya mimma la yu'khadhu illa bis-sama' min ahli al-arabiyyah wa ahli at-tafsir ka bayani ma'na al-lafzi wa i'rabiha wa ma fiha min al-hadfi wal-ikhtisar wal-idmar wal-haqiqa wal-majaz والعموم والخصوص والتقديم والتأخير والإجمال والبيان وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. Ini lagi satu. Ya. Maknanya mentafsirkan hanya berdasarkan lafaz itu semata-mata. Tapi tafsir dia tu berdasarkan lafaz tu tidak merujuk kepada mana-mana ahli lughah, ahli bahasa. Dia ikut terjemahan, ikut suka dia. Sebab itu kadang-kadang bila Al-Quran ni bahasa Arab, kan? Al-Quran ni bahasa Arab. Jadi bila kata bahasa Arab, yang lebih faham tentang bahasa Arab mestilah orang yang mengkaji bahasa Arab atau orang yang ahli dalam bahasa Arab. Ya, bukan dengan kita yang hanya merujuk pada terjemahan, kita rasa inilah yang kita rasa inilah tafsiran dia. Dia bukan macam tu. Sebab bahasa tu suatu yang luas. Bukan sedalam bahasa Arab, bahasa apa sekalipun dia ada sesuatu yang tersurat, kan? Benda yang tersurat literal dipanggil. Ada benda yang tersirat di sebalik. Jadi yang kita faham ni betul ke seperti yang dikehendaki? Ya, adakah sebenarnya perkataan itu perlu difahami secara tersurat atau sebaliknya? Atau dua-dua? Jadi siapa yang boleh tentukan perkara ini? Sudah pastilah ahlinya, ya, pakar-pakarnya dalam bidang bahasa Arab. So dia kata macam ni, ada yang mentafsirkan lafaz-lafaz Arab tanpa merujuk kepada maknanya di sisi ahlinya. Kita macam mana pun kena refer, kena rujuk orang lain. Kita tak boleh memandai-mandai. Ya, bukan suka-suka hati kita nak tafsir, kita nak letak, tak boleh. Rujuk pada ahlinya. Yang tidak diperoleh melainkan daripada ahli bahasa Arab dan ahli tafsir. Misalnya penjelasan maksud suatu lafaz dan i'rabnya yang berkaitan dengannya termasuklah konsep al-hazaf dan al-ikhtisar, al-idmar, al-haqiqah, al-majaz, al-umum, al-khusus, al-ijmal, al-bayan, al-taqdim, al-ta'khir dan sebagainya yang bercanggah dengan maksud tersurat. Nampak? Ya, maknanya maksud yang sebenar ialah yang tersirat, bukan yang tersurat. Tapi kita nak tafsirkan ikut yang tersurat. Jadi salahlah pemahaman kita tu. Ya. Kalau kita ni di peringkat, kalau kita ni tahap mufassir, mujtahid, tak apa. Adalah hujah-hujah mungkin, tapi kalau kita ni sekadar, ya, orang kata membaca, pengkaji sikit-sikit, lepas tu kita nak buat, ya, kesimpulan sendiri tanpa merujuk pada mana-mana pandangan, maka itu adalah suatu perkara yang perlu dielakkan. Jangan. Takut nanti termasuk dalam hadis yang saya bacakan semalam, ya. Nabi SAW kata apa? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Bahkan kalau kata dia, yang dia cakap itu kebetulan betul, pun masih dikira salah. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang berkata atau mentafsirkan Al-Quran berdasarkan pandangannya semata-mata, lalu dia betul. Maksud betul tu kena dengan seperti mana yang dikatakan oleh pakar-pakar, oleh ulama lain. Faqad akhta'a, dia tetap salah. Salah dari sudut apa? Salah dari sudut metodologi. Salah dari sudut kaedah dan cara. Salah dari sudut disiplin ilmu. Dia semua ada disiplin ilmu, tuan-tuan. Bukan kita boleh suka-suka hati je, ya. So dia kata, wala yakfi ma'a dhalika ma'rifatul arabiyyati wahdiha bal labudda min ma'rifati ma qalahu ahlu tafsir fiha faqad yakununa mujtami'ina ala tarki adh-dhahir aw ala iradati al-khusus aw al-idmar wa ghairi dhalik mimma huwa khilafu adh-dhahir
wa kama idza kana lafdhu mushtarikan fi ma'anin fa'alima aw fa'ulima fi mawdhi'in anna al-murada ahadul ma'ani thumma fassara kulla ma ja'a bihi fa hadha kulluhu tafsir bil ra'yi wa huwa haram. Ini dia kata dalam hal ini tidak memadai sekadar mempunyai ilmu bahasa Arab sahaja. Kan semalam saya sebut kan, ada 13, ada 12 ilmu yang perlu ada pada seorang mufassir. Bahasa Arab baru satu daripada 12 itu. Kan? Bahkan dia mestilah mengetahui pandangan ahli tafsir terhadap perbahasan dalam bahasa Arab itu. Sebab itu kita tak boleh sewenang-wenang ni. Ya, sebab itu dalam dalam kalau kita tengok metod ulama tafsir dalam mentafsirkan Quran, dia penuh dengan disiplin. Penuh dengan disiplin. Jadi itu yang kita kena ikut. Ya. Baik. Boleh jadi dia kata mereka bersepakat untuk meninggalkan maksud yang zahir, ingin memilih maksud yang khusus atau tersembunyi dan lain-lain yang bercanggah dengan maksud tersurat. Contoh ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di sini maksudnya di sini ni maksudnya di dunia, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat juga dia akan buta. Ya, wa adallu sabila, dan akan sesat jalannya. Ya, tengok kalau tengok pada ayat ini, barang siapa yang buta di dunia akan buta di akhirat dan sesat di akhirat. Apakah maksud kalau kita kata nak faham dengan zahir ayat ni? Maknanya habislah orang-orang yang dilahirkan cacat penglihatan, kan, OKU masalah penglihatan, dahlah dia tak nampak kat dunia, kat akhirat pun dia tak nampak juga, bahkan sesat pula. Jadi maksud buta di situ, adakah buta yang kita faham zahir ataupun tidak? Jadi ulama sepakat memahami ayat ini bukan zahir, maknanya buta yang dimaksudkan wa man kana fi hadhihi a'ma, yang buta di dunia itu bukan buta penglihatan zahir, tetapi buta hati. Dan ada ayat yang menyokongnya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Ia bukanlah buta penglihatan tetapi ta'mal qulub, buta hati. Siapa yang buta hati? Orang yang kafir. Sebab itu bila dia buta hati di dunia, maka fahuwa fil akhirati a'ma, maka butalah dia juga di akhirat. Ya, sama ada di akhirat tu buta zahir atau sebaliknya, itu tidak jadi masalah. Itu sebab di akhirat itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh jadi buta zahir, dia tak nampak langsung, ataupun dia buta, memang buta hati sungguh. Kan? Wa adallu sabila, dia akan sesat. Sesatnya, wa adallu sabila, sesat jalan. Maknanya buta yang pertama tadi itu bukan buta yang zahir, tapi buta dari segi maknawi yang tersirat, iaitu buta hati, bukan buta mata. Jadi maksudnya perkataan a'ma yang kali pertama dalam ayat itu, sepakat ulama mengatakan itu bukan zahir. Tiba-tiba kita baca ayat tu, kita kata, oh ini buta lah, buta tak nampak macam biasa, buta orang di dunia. Maka salahlah kita. Maksud kita bertentangan dengan apa yang disepakati oleh ulama tentang buta, perkataan a'ma tadi tu. So tuan-tuan boleh faham apa yang saya sebutkan. So dia kata, apabila suatu lafaz mempunyai banyak makna, contohnya kan, satu lafaz tapi ada banyak makna, lalu diketahui hanya satu makna yang dimaksudkan pada suatu tempat, dipanggil ishtirak al-lafzi. Al-ishtirak al-lafzi, ya, maknanya satu perkataan ada banyak makna, kan, lalu diketahui hanya satu makna dan dimaksudkan pada satu tempat, namun dia mentafsirkan maksud yang sama pada tempat-tempat yang lain, maka semua ini adalah tafsir bil ra'yi dan hukumnya adalah haram.
haram. Contohnya kan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini saya pernah tersalah faham ayat ni dan saya pernah ditegur. Alhamdulillah, terima kasih pada dia menegur. Kan Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sehingga, terjemahan dia sehingga, kalau terjemahan literal lah, sehingga datang kepadamu keyakinan. Perkataan yakin ni banyak dalam Quran. Kan kita baca dalam dalam surah At-Takatsur kan. Ya. Kalla law ta'lamu ilmal yaqin, haqqul yaqin dan sebagainya. Banyak dalam Quran ada banyak perkataan yakin kan. Wa ma qataluhu yaqina. Wa ma qataluhu yaqina contohnya. Jadi perkataan yakin ada banyak dalam Quran. Jadi saya mula-mulanya ingatkan perkataan yakin itu sama maksud seperti al-yaqin dalam ayat yang saya baca tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Rupanya bukan. Maksud al-yaqin dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin itu ialah al-maut. Nampak tak? Kan jauh begitu. Al-yaqin bermakna al-maut, kematian. Sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya kematian kepadamu. Al-yaqin bermakna al-maut, kematian. Bukan yakin kita faham yakin tu. Yakin yang kita keyakinan tu bukan. Sama juga macam perkataan al-fitnah. Kan, perkataan fitnah ni ada banyak maksud dalam Quran. Ada sekurang-kurangnya saya tengok ada 7-8 maksud perkataan al-fitnah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam Quran ni ada banyak kali Tuhan sebut tentang fitnah, tentang yang berasal daripada perkataan fitnah. Wa fatanna kafutuna dan sebagainya, la yaftinannaka dan sebagainya. Maknanya bila disebut banyak kali tak semestinya maksud dia sama. Contoh yang kita biasa dengar. Ya. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Kalau kita terjemah macam mana? Dan fitnah itu kan lebih hebat atau lebih berat daripada membunuh. Dan inilah yang orang kita pegang sampai hari ini. Dosa fitnah itu, jangan fitnah saya, dosa fitnah itu lebih berat daripada dosa membunuh. Wah. Kan? Itulah yang kita faham selama ni. Sedangkan al-fitnah dalam ayat itu bukan maksud fitnah yang kita faham. Al-fitnah dalam ayat itu maknanya apa? Maknanya al-kufru atau asyirku. Ya, kufur, kekufuran atau kesyirikan. Mana dosa syirik, dosa kufur lebih berat daripada dosa membunuh. Bukan dosa fitnah. Tuan-tuan, ini yang bahaya ni. Jadi perkataan al-fitnah dalam itu, al-fitnah dalam itu bukan al-fitnah dalam erti kata fitnah yang kita faham, bukan. Al-fitnah itu sebenarnya al-kufru ataupun asyirku. Dah salah faham, dah keluar macam-macam dosa fitnah. Kita kata dosa fitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Sedangkan al-fitnah di situ maknanya apa? Kekufuran, al-kufru ataupun asyirku. Banyak lagi contoh lah. Saya bawakan 2-3 contoh tu kan, supaya tuan-tuan faham. Yang kita tak boleh sewenang-wenangnya mentafsirkan Al-Quran, memahami Quran, ya, suka hati kita, dengan nafsu kita tak boleh. Sebab tu saya bimbang, ya. Saya tak bimbang pada orang alim ni, saya tak bimbang orang belajar, tak. Saya bimbang pada orang awam. Ya, mereka nak bertadabbur, bagus, nak bertadabbur Al-Quran. Tapi tadabbur tu mesti dipimpin, mesti ada orang mengajar lah, ada bimbingan. Bukan kita kita pun baca terjemahan, kita pun syok sendiri. Oh, ini ayat ni kena dengan aku ni sebab gini. Boleh, tapi biar berasaskan tafsir yang betul. Bukan sesuka-suka hati kita nak tadabbur, sedangkan yang kita tadabbur tu benda salah. Tafsir macam tadilah. Kan, dosa memfitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Salah lah. Sedangkan maksud al-fitnah itu ialah asyirku, syirik.
kan. Ada banyak lagi lah contoh-contoh kan. Nanti kalau saya teringat saya itu yang mana yang terlintas lah, yang mana saya perhatikan ya. So dia kata namun dia mentafsirkan maksud yang sama pada tempat-tempat yang lain, maka semua ini adalah tafsir bil ra'i dan hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Nak kata berat tak berat tu kan. Dia cari nombor ni, okey, orang ni dia cuba buka Quran, oh kau kena nombor ni kena dengan cerita yang si fulan itu kan, cerita pasal bercerai. Oh nombor kan ingat dulu Aurah 18 19 tu kan. Dia pun cari surah 18 ayat 19. Jangan buat perangai itu lagi tuan-tuan. Kalau ada yang buat lah, jangan buat perangai itu lagi. Lepas tu kebetulan pula cerita tu ada kaitan dengan perkahwinan ke apa. Oh betul lah ngam ni, betul lah macam mana. Jangan buat kerja ya. Nanti kita takut jadi orang yang termasuk dalam menjadikan Al-Quran ni barang gurauan ya. Barang al-hazl mana apa? Benda gurau-gurau, benda suka-suka hati. Jangan ya. Baik, itu dah selesai di situ. So dia kata faslun yuhramul mira'u fil Qur'an wal jidalu fihi bighairi haqq. فمن ذلك أنه يظهر فيه دلالة الآيات على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الخطابي المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. Ini contohnya, contoh sikap yang tidak betul tentang Al-Quran, iaitu berbantahan dan mengadakan perdebatan pada Al-Quran tanpa sebab. Tuan-tuan ingat tak masa beberapa tahun lepas ke tahun sebelum tu yang debat pidato diraja ke macam tu kalau tak salah saya, yang di sekolah mana tu kan, yang dia debat pasal LGBT, ingat tak? Dia debat pasal LGBT. So antaranya dia nak kata ayat-ayat Quran ya yang cerita pasal LGBT ni ya disalah tafsirkan. So dalam yang cerita dalam Quran tu bukan LGBT, bukan kata dia. Cerita yang pasal kaum Nabi Lut kan dan sebagainya tu, bukan merujuk pada LGBT. So dia nak apa? Ya. Dia nak ubah. Dia nak alihkan pandangan. Ya. Sebab dia tahu orang Islam ni pegang pada Al-Quran. Ya, kita ni pegang pada Quran. Jadi bila Al-Quran tu diselewengkan, maka dia nak bagi kita rasa ragu-ragu. Oh iya ke? Oh kita faham macam ni, bukan macam ni ke? Dah, dia mula. Itu dia panggil tashkik. Menanamkan keraguan. Menanamkan kekeliruan. Sebab musuh Islam ni tuan-tuan, musuh Islam ni dia tak boleh, dia ada dua cara dia nak rosakkan kita dengan Quran ni. Pertama, dia akan cuba supaya Quran ini kita sendiri ragu tentang keaslian Quran, keaslian teks Quran, bacaan Quran. Dia cuba buat yang ini, tapi dia tak mampu sebab Tuhan Allah Taala dah janji. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala pelihara Quran ni. Ya. Dia tak boleh nak ubah bacaan huruf sebagainya Quran ni. Walaupun satu baris dia tak boleh ubah. Sebab apa? Allah dah janji Allah akan jaga Quran. So keaslian Quran itu dari segi bacaannya dengan pelbagai qiraat itu semua dah terjamin, tak boleh diselewengkan. Jadi dia nak seleweng ke mana? Dia seleweng pada pentafsiran, pada pemahaman, pada pada pelaksanaan. Dia mula diselewengkan. Jadi cara macam mana? Macam inilah, menanamkan keraguan umat pada maksud Al-Quran, pentafsiran Al-Quran.
So digunalah macam-macam orang kata apa, kata-kata lah. Contoh dia kata Quran kan satu. Macam mana kita boleh faham, macam mana kita ni boleh, orang kata patutnya kefahaman kita semua sama tentang Quran, tapi mengapa ada orang faham macam ni, ada orang faham macam ni, ada orang faham macam ni. Nampak tak? Itu cara mereka musuh Islam. Yang kita yang tak tahu ujung pangkal ni, walaupun kita Islam ni, tak ya juga. Macam mana boleh ramai pendapat ulama macam mana tafsirnya ada macam-macam, padahal Quran satu je. Nampak tak? Jadi kita yang tak tahu cerita, tak ada asas agama, tak ada asas ilmu tafsir, atau tak ada asas ilmu, habis. Akhirnya lama kelamaan kita pun ada ada rasa ragu-ragu tentang Quran. Mengapa umat Islam tak boleh bersatu sedang Quran tu satu? Dia mulalah. Nampak tak? Dia perkataan-perkataan macam ni yang sebenarnya, ya, dia kadang-kadangnya betul, tapi ya orang kata disalahgunakan. Disalahgunakan. Kan? Supaya kita rasa takkanlah jadi macam ni. Tak betul juga Quran ni satu. Ya. Quran ni satu, kiblat satu, tapi apa pasal kita orang Islam ni berpecah? Apa pasal orang Islam ni? Maknanya Quran yang difahami oleh umat hari ni memang tak boleh menyatukan umat. So kena faham kod lain. Kena faham cara lain supaya umat Islam boleh bersatu. Sama juga dengan isi kandungan Quran, dia akan datangkan keraguan. Ya. Ini hukum dalam Quran ni betul ke ni? Nampak macam barbarik ke? Dia mulalah guna perkataan macam-macam kan. Ganas lah, tak bertamadun lah, kan? Tak adil lah. So Quran tu betul, tapi mesti salah faham ni. Mana kefahaman selama ni salah sebab tidak menonjolkan keadilan Islam. Nampak? Jadi ini antara perkara-perkara dipanggil at-tashkik, ya, untuk mendatangkan keraguan dalam hati umat Islam terhadap Al-Quran. Itu musuh kerja lah tu. Kalau kita tak tahu taktik musuh, kita pun habis sekali, kan? So dia kata haram berbantahan dan mengadakan perdebatan pada Al-Quran tanpa sebab yang hak. Tak boleh. Ya. Antaranya, seseorang mengetahui pengertian pada suatu ayat tentang suatu perkara yang bercanggah dengan mazhabnya. Lalu dia membuat pengertian yang lemah namun selari dengan mazhabnya. Sebab apa? Tujuan dia bukan nak faham Quran, tujuan dia nak sokong pandangan dia. Nak sokong hujah dia. So dia cari dia, orang kata dia pusing macam mana pun sokong pandangan dia. Ya. Bagi ayat Quran tu sokong, walaupun pandangan dia tu pandangan dia lemah ataupun pandangan tu salah. Tapi yang penting dia boleh guna ayat tu. Ya. Boleh pakai ayat tu untuk menyokong pandangan dia. Ini bahaya, tuan-tuan. Lantas dia mengambilnya untuk menyokong mazhabnya dan mendebatkannya walaupun ia jelas bertentangan dengan apa yang dikatakannya. Kan? Dia sebut tadi lah. Dah jelas-jelas LGBT itu benda yang haram. Ya? Lalu dia tahu dalam Quran ada ayat yang cerita pasal pengharaman liwat dan sebagainya. Yang berlaku pada kaum Nabi Lot, kan? Saya kata itu bukan macam tu. Dia mula. Dia nak tune biar sokong dia, ataupun paling tidak menyanggah apa yang ada pada ataupun apa yang menjadi pendirian dia. Ni bahaya ni, tuan-tuan. Ya. Adapun orang yang tidak tahu, ia dimaafkan. Kalau tak tahu lain cerita. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, artinya perbantahan melibatkan Al-Quran adalah kufur. Menapa benda yang dah disepakati, tak perlu nak dibantah-bantah lagi. Kan, dah disepakati LGBT tu haram, ya, homoseksual tu haram, apa semua itu semua haram. Nak pusing kok mana? Nak bagi jadi halal. Alasan apa? Ni bahaya ni, ya.
Al-Khattabi dia kata waqala Al-Khattabi al-muradu bil mira'i syak wa qila al-jidal musyakkak fi wa qila huwa al-jidal alladhi yaf'aluhu ahlul ahwa' fi ayatil qadar wa nahwiha. Contoh dia kata Al-Khattabi berkata maksud al-mira' ialah syak, mendatangkan syak. Perdebatan yang mendatangkan syak. Ada yang berkata maksudnya ialah perdebatan yang meragukan. Ada juga yang mengatakan maksudnya ialah perdebatan yang dilakukan oleh golongan yang mengikut hawa nafsu. Ada kepentingan-kepentingan peribadi, kepentingan kumpulan, kepentingan mazhab. Kan? Maka di tune ayat Quran tu ikut suka hati. Itu sebab bahaya tu. Ya. Sebab tu siapa pun yang berkata tentang Al-Quran, tentang makna Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran perlu merujuk. Perlu ada reference. Perlu ada citation kalau istilah apa kan. Perlu rujuk. Bukan kita mandai-mandai. Ya. Dia kata oleh golongan yang mengikut hawa nafsu pada ayat-ayat berkenaan qadar dan sebagainya. Dia macam-macam lah. Kan? Di benda-benda yang sini yang kadang-kadang ya orang kata apa ya, perlu kita hati-hatilah. Perlu kita hati-hati. Kadang-kadang saya sedih juga tengok kadang masyarakat kita ni lah dia tak nak merapatkan diri dengan majlis ilmu, kan? Tapi bila berlaku sesuatu dia tak tahu nak rujuk dekat mana. Akhirnya dia buat apa? Dia tanya dekat dalam grup. Tak kira grup apa grup lah. Saya ada tu jumpa kadang-kadang benda agama tanya dalam grup katalah grup penduduk kampung ke grup apa yang masya-Allah. Hatta kalau grup ustaz-ustazah pun. Ya. Jadi mudah sangat kita nak mengaji macam tu. Sedangkan benda tu perlukan penerangan, perlukan pembelajaran, bukan boleh suka-suka macam tu. Itu maksud saya, ya. Kemudian faslun wa yanbaghi liman arada as-su'ala an taqdimi ayatin kadha ala ayatin fil mushaf aw munasabati hadhihi al-ayati fi hadha al-mawdi' wa nahwi dhalik an yaqula mal hikmatu fi kadha. Ini selalu saya sebut ni. Fasal yang ni. Sebab sesuatu ayat didahulukan daripada ayat yang lain. Maknanya apa? Sesiapa yang ingin bertanya tentang sebab suatu ayat didahulukan daripada ayat lain. Contohnya kan, ya, kita baca ayat, apa contohnya? Perkataan-perkataan yang didahulukan. Contoh macam mana? Kita baca dalam surah Al-Mulk. Kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Bukankah ni. Bukankah logiknya kehidupan dulu baru kematian? Logiknya. Kan? Jadi kita yang baca ayat ni, tertanya-tanya. Apa pasal Allah Taala sebut ya mati dulu baru hidup? Nampak? Ini panggil takdim dan takhir. Didahulukan kematian berbanding kehidupan. Ya. Ataupun turutan ayat itu turutan kalimah dalam satu ayat. Turutan ayat pun sama, pun boleh juga. Kan? Kita nak tahu. Nak tahu okey, tapi cara bertanya tu apa? Ini yang maksudnya. Kan? Atau dia kata dalam mushaf atau munasabah ayat tersebut pada tempat ini dan seumpamanya dia hendaklah berkata apakah hikmah perkara demikian. Mal hikmatu. Tak boleh kita sebut mengapa. Mengapa ayat ni dulu? Mengapa ayat ni kemudian? Mengapa tu tak boleh. Sebab Allah tidak perlukan sebarang alasan untuk meletakkan wahyunya macam mana yang dia nak. Mana bila kita kata mengapa seolah-olah kita tak setuju, kan? Ataupun kita mempertikaikan susunan ayat-ayat Quran. Tak boleh. Apa hikmahnya? Itu dia. Apa hikmahnya Allah sebut kematian dahulu berbanding kehidupan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua.
Apa hikmahnya Allah sebut? Semua ada apa hikmah. Ya, sebab kita tidak mahu terjebak dalam sikap seolah-olah. Kita kata seolah-olah. Memang kita kata, kita tak betul, kita tanya je. Contoh kita kata macam tu kan. Saya tanya je, Ustaz, bukan saya pertikaikan Allah kan. Saya bertanya je. Tak, cara tanya tu tak boleh macam tu. Cara tanya macam mana? Mal hikmah. Apakah hikmah di sebalik ini? Apakah hikmah Allah dahulukan suratul Baqarah daripada surah Ali Imran? Contohnya. Apa hikmah Allah Ta'ala letak surah Baqarah, surah yang kedua selepas Al-Fatihah, sedangkan dia antara surah yang akhir diturunkan. Apa hikmahnya Allah Ta'ala letak surah-surah ni tak ikut tertibun nuzul, tak ikut tertib penurunan. Patutnya surah Al-Alaq dulu, bukan surah Fatihah dulu. Nampak? Tak boleh sebut mengapa, tapi apa hikmah. Apa hikmah? Okey. So, ada jawapan dijawab oleh para ulama. Tapi sebut mengapa, kenapa, macam mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ya. So, tu adab. Tu namanya adab. Imal hikmah. Apakah hikmahnya? Okey. Kemudian, faslun yukrahu an yaqula nasitu ayata kadha. Ni banyak sekali sebut kan. Bal yaqulu unsituha aw asqattuha. Ya. Faqad thabata fi as-sahihayn an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu ahadukum nasitu ayata kadha wa kadha bal huwa syai'un nussi. Wa fi riwayatin fi sahihaini aidan bi'sama li ahadikum an yaqula nasitu ayata kita wa kit bal huwa nussiya. Okey, ini dah banyak kali sebut dah ni kan. Ya. Okey, saya sambung teruslah. Wa thabata fi sahihaini aidan an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u faqala rahimahullahu laqad dzakarani ayatan kuntu asqattuha. وفي رواية في الصحيح وكنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابع الجليل أنه قال لا تقل أسقطت آية بل قل أغفلت فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح فالاعتماد على الحديث وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه. Okey. Cerita apa ni? Cerita pasal tentang aku telah lupa ayat sekian. Ya, makruh, bukan haram ya. Makruh untuk menyebutkan aku telah lupa ayat sekian. Tetapi dia berkata aku telah dilupakannya dan atau dipadamkan ingatan terhadapnya. Jadi ini cerita apa? Cerita bila kita kan biasalah ya, tak ingat ayat yang dihafal tu atau yang dibaca tu perkara biasa. Sebab kita manusia kan, manusia ni tidak la yakhlu anil khata'i wan nisyan, tidak sunyi daripada salah dan terlupa. Cumanya adab dalam adab kita dalam menyatakan yang kita ni dah tak ingat ayat yang pernah kita hafal. So tak boleh kita kata akulah lupa. Ya, saya dah lupa ayat tu Ustaz. Ya, nasi itu maknanya aku telah lupa. Jadi apa hikmah di sebalik larangan ini? Kan larangan yang kalau dibuat akan jadi makruh, bukanlah haram tapi makruh. Hikmah dia ialah untuk menyatakan bahawa kalau kita sebut saya telah melupakan ayat sekian, ya, dia akan ada maksud. Ya, kita tak nak ayat tu, maksudnya kita tinggalkan ayat tu. Dia maksud taraka. Nasiya maknanya taraka. Ada maksud nasiya itu ialah taraka. Maksudnya nasi itu ai taraktu, aku tinggalkan ayat tu. Sebab aku tinggalkan tu lah aku dah lupa ayat ni. Jadi tak boleh, dengan Quran tak boleh. Sebab Al-Quran tu tidak boleh kita tinggalkan. Jadi nak lapik macam mana? Aku dilupakan. Maknanya bukan sebab aku ni nak
nak lupa dan aku tinggalkan tidak sebab dilupakan. Mana itu adab tu. Ya, unsi tu atau nusi tu. Unsi tu ataupun nusi tu. Dua-dua boleh. Ya, satu wazan af'ala, satu wazan fa'ala. Ya, unsi tu ataupun nusi tu. Itu yang kita bila kita bernasyid doa tu kan, Allahumma arhamna bil Quran tu. Wa dhakkir minhu ma nussina. Kan? Bukan nasina. Kalau nasina makruh. Sebab dah disebut dalam hadis. Nabi tak bagi kita sebut nasi tu, tapi unsi tu atau nusi tu. Jadi kalau kita nak nyanyi doa tu, nak doa tu, maka ubah sama ada nusina atau unsina, boleh. Jangan sebut nasina. Habis tu ustaz yang dulu macam mana? Dulu tu cerita lain. Yang lepaslah. Kan, kita bertaubatlah. Padahal hukumnya bukannya haram tapi makruh, tapi maknanya adab dengan Quran begitulah. Ya, tak boleh kita kata nasina tapi unsina atau nusina. Yang ni dia punya dalil dia. Kalau orang tanya, ni dalil dia dalam muka surat 160 kitab At-Tibyan, kata baca tengok ya. Kadang-kadang orang ni dia tak tahu kan, kita tolong bagi tahu. Baik, itulah dia punya dalil dia ya. Yang bermaksud tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya janganlah salah seorang kamu berkata aku telah lupa ayat sekian dan sekian, bahkan ia adalah perkara yang telah dilupakan. Nusi itu dilupakan, maknanya kita tak nak lupa tapi kita dilupakan kan. Maklumlah sibuk dah lama tak ngulang Quran, bukan lupa, dilupakan. Ya, itu maksud dia. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat lain dalam As-Sahihaini daripada Abdullah bin Mas'ud juga dikatakan, artinya seburuk-buruk ucapan yang dikatakan oleh salah seorang daripada kamu ialah aku telah lupa ayat sekian dan sekian, bahkan dia telah dilupakan. Itu dia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh dalam As-Sahihain juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran, lalu baginda bersabda, semoga Allah merahmatinya, sungguhnya dia telah mengingatkan aku tentang suatu ayat yang aku tidak mengingati. Tengok Nabi Nabi SAW guna perkataan asqattuha. Ya, asqattuha. Dan Nabi dengan perkataan kuntu unsituha. Tengok apa maksud, apa beza nasi tuha ataupun apa beza di antara asqattuha dengan nasituha? Okey. Asqattu ni apa? Ya, terlepas. Aku terlepas. Mana dia ada maksud tidak sengaja. Terlepas, terjatuh. Kalau kita kita bawa barang kan, ya, terlepas. Asqattu maknanya terlepas, jatuh. Bukan sengaja, tapi terlepas. Jadi di situ asqattu tu boleh pakai. Boleh guna perkataan asqattu. Ini dalam bahasa Arab lah. Maksudnya ada unsur orang kata apa? Ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Ya. Jadi bukan sengaja tak nak baca, tapi tertinggal. Jadi bila tak sengaja tak apa. Kan? Kalau kata saya lupa maksudnya kalau kata lupa tu dia ada maksud sengaja, walaupun kita kata terlupa. Kalau terlupa maknanya kita tak sengaja. Itu unsi tuha atau nusi tuha. Kalau nasi tu saya lupa. Ya. Dia tak jadi terlupa. Terlupa nusi tu atau unsi tu saya dilupakan. Maknanya terlupa. Bukan saya lupa, saya dilupakan. So saya terlupalah. Tanpa sengaja saya, tanpa niat saya. Kan? Pusing tak ingat, pusing tak ingat, lama duduk rukuk je lah. Terlepas, tertinggal. Asqattuha. Ya. Baik, berkenaan dengan sebuah hadis riwayat Ibn Abi Daud daripada Abdul Rahman As-Sulami, seorang tabi'in yang agung, beliau berkata, janganlah kamu katakan asqattu. Tapi ada riwayat daripada Abu Abdul Rahman As-Sulami kata, tak boleh juga sebut asqattu.
Tapi katakanlah ughfiltu, aku dilalaikan. Pula. Ini pandangan siapa? Seorang ni, kan? Perkara yang di atas menyalahi riwayat yang sabit dalam hadis sahih. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdul Rahman As-Sulami ini bertentangan dengan hadis yang sebelum ni. Hadis daripada Aisyah ni. Nabi sendiri sebut asqattu. Jadi bila Abdul Rahman kata tak boleh sebut asqattu, maka kata Imam Nawawi bertentangan. Dia kata perkara ini di atas menyalahi riwayat yang sahih dalam hadis sahih. Yang sabit dalam hadis sahih. Sedangkan berpegang pada hadis iaitu harus mengatakan asqattu. Ya, maknanya harus untuk mengatakan dia kata wa huwa jawazu asqattu wa adamul karahati fi, dan tidak sebarang hukum makruh adalah lebih utama. So saya simpulkan kita boleh sebut nusitu, unsitu, asqattu. Tiga version, tiga wording ni, tiga perkataan ni. Nusitu, unsitu atau tak salah, nusina, unsina tu dhamir tu, kan? Nusitu ataupun nusina, unsina atau unsitu atau asqatna atau asqattu. 3 saja. Ya, yang lain makruh. yang nasitu tadi makruh, kan? Okey. So kita boleh faham insya-Allah. Kemudian mana tadi? Faslun yajuzu an yuqalu suratul Baqarah wa suratu Ali Imran wa suratul Nisa wa suratul Maidah wa suratul An'am kadzal baqi la karahata fi dhalik. وكره بعض المتقدمين هذا وقال يقال السورة التي يذكر فيها أو يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذلك الباقي والصواب الأول. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Ya, okey, ini tentang sebut nama surah. Boleh tak kita kata, ya, saya sedang membaca surah Al-Baqarah, saya sedang membaca surah An-Nisa, surah Ali Imran. So dia kata di sini harus bagi seseorang menyebutkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, Al-An'am dan lain-lain. Ya, tanpa makruh, mana tidak dimakruhkan. Ada kalangan ulama mutaqaddimin yang mengatakan makruh. Ulama terdahulu ada yang kata makruh. Mereka berkata hendaklah seorang menyebutkan, saya sedang membaca surah yang dinyatakan perihal lembu di dalamnya. Panjang pula, kan? Ya, surah yang dinyatakan perihal wanita, surah An-Nisa di dalamnya. Begitu juga surah-surah yang lain. Namun pandangan yang tepat ialah pandangan pertama. Ini isu apa? Isu penamaan surah. Penamaan suatu surah tu dengan nama dia. Isu ni kita kena bahas lain lah. Sebab tentang penamaan surah ini, ya, penamaan surah maksudnya adakah semua surah itu dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Adakah semua surah itu dinamakan oleh Rasulullah SAW? Jadi ada beberapa pandangan lah. Ada yang mengatakan semuanya adalah tauqifi. Adalah tauqifi. Maknanya Nabi yang sebut ini surah ini namanya sekian. Macam hadis yang dalam ni kan. Ya. Contoh hadis suratul Yasin, suratul Kahf, memang ada Nabi sebut direct suratul Kahfi, surah ni. Ada juga yang kata surah-surah ni namanya ada yang Nabi bagi, ada sebahagian juga yang Nabi yang Nabi tak bagi, maknanya di ijtihad para sahabat. Ijtihad para sahabat yang bagi nama. Ada juga pandangan kata ada sebahagian, ya, nama-nama surah ni ada yang Nabi bagi dan ada yang sahabat bagi. Surah sama tapi ada 2 nama. Macam contoh kita kata surah apa? Surah Hamim As-Sajdah. Kan? Dia merujuk kepada surah Fussilat. Jadi nama Hamim As-Sajdah dengan Fussilat ni siapa yang bagi? Jadi di situ ada perbahasan. Kan? Ya. Surah Al-Qital. Tuan-tuan pernah dengar? Surah Al-Qital. Kan? Surah Muhammad. Pernah dengar kan? Jadi surah yang sama.
Ya. Apa lagi? Surah Al-Insan. Kita biasa dengar surah Al-Insan. Tapi ada juga nama ni surah Ad-Dahr. Jadi kita boleh tengoklah, kemudian saya tak nak bahas kat sini, cuma itu antara perbahasan ulama tentang penamaan surah. So ada yang kata setengahnya tauqifi, setengahnya ijtihadi. Ada yang kata yang ada surah-surah yang setengah namanya nama tauqifi pun ada, nama ijtihadi pun ada. Tak apa, tu tak ada masalah, kan? Yang penting kita baca Quran, tuan-tuan. Jangan tak baca Quran. Sibuk dengan nama surah, Quran tak baca. Dah hari yang ke-25 ni tak khatam-khatam lagi. Kan? Bikin malu saja. Baik. Ya. Namun pandangan yang tepat ialah pandangan yang pertama. Mana tidak salah kita sebut nama-nama surah tu, ya. Dalilnya banyak, dia kata. Ya. Sungguhnya sabit dalam as-sahihaini daripada Rasulullah SAW yang menyatakan suratul Baqarah, suratul Kahfi dan selain kedua-duanya yang cukup banyak. Begitu juga, ya, daripada ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Wafis mana tadi, ya? Okey. Wa fi surati lughatan al-hamzu wa tarkuh. Al-hamzu wa tarkuh. Wa tarku afsah wa huwa alladhi jaa bihi al-Quran wa mimman dhakara al-lughatayn Ibnu Qutaibah fi gharib al-hadith. Okey, apa maksud dia? Ya. Terdapat okey, itu tadi dia buat apa hadis-hadis tadilah yang Nabi sebut apa namanya, surah-surah terus nama dia, kan. Terdapat dua cara bacaan pada perkataan surah. Ada yang baca dengan surah, ada baca dengan surah. Disertai huruf hamzah atau tidak, dan bacaan tanpa huruf hamzah adalah lebih fasih. Surah tu yang lebih fasih. Dan cara ini disebutkan dalam Quran. Kan? Qul fa'tu bi'ashri suwarim misli. Kan? Surah bukan surah. Ya. Lebih fasih dan okey. Antara ulama yang mengatakan dua bacaan ini ialah Ibnu Qutaibah dan dalam kitab Gharibul Hadis. Gharibul Hadis maknanya kitab membicarakan tentang perkataan-perkataan yang perlu dijelaskan maksud dia. Kita kata macam kamus lah, macam kamus tentang hadis. Yang perkataan-perkataan yang tak semua orang faham. Itu nama gharib. Maksudnya gharib ni pelik, maksudnya pelik pada setengah orang. Jadi ulama susun kitab tentang gharibul hadis, tentang lafaz-lafaz hadis yang mungkin tidak difahami. Ada juga gharibul Quran. Ilmu gharib al-Quran. Ada kitabnya. Kan? Itu adalah apa? Itu adalah tajuk atau bidang dalam menyatakan tentang perkataan-perkataan Al-Quran, lafaz-lafaz kalimat-kalimah Quran dalam Quran yang mungkin tidak difahami ataupun yang memang diterangkan semuanya. Kan? Contoh macam dalam kitab yang terkenal Al-Mufradat yang dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Sebab itu kalau kita nak tahu maksud perkataan dalam Quran, satu perkataan dalam Quran, kita buka kitab Al-Mufradat. Buka kitab tu. Okey, jumpa perkataan ni. Apa dia punya asas, asas fi'il dia apa? Juzur dia apa? Okey, cari. Dia dalam Gharibul Quran. Jadi kita boleh tahu semua di situ. Dan kita itu kaedah cara kita nak faham, ya. Baik, kemudian okey, dia kata wala yukrahu an yuqala hadhihi qira'atu Abi Amr atau qira'atu Nafi' atau Hamzah atau Al-Kisa'i atau ghairihim. هذا هو المختار الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون يقال سنة فلان وقراءة فلان والصحيح ما قدمناه. Tidak makruh, ya, untuk berkata ini adalah qiraat Abi Amr, ya, atau Nafi' atau Hamzah atau Kisai atau selain mereka. Cuba kita kena faham. Bila kita kata qiraat qiraat Nafi', bukan bermaksud qiraat itu dicipta oleh Nafi'.
Itu kita kena faham istilah tu. Ya, sebab tu dia kata nisbah ataupun apa nama dia panggil, bila qiraat ini dinisbahkan kepada seseorang, bukan maksud dia tu yang buat, tapi dipanggil dipanggil apa? Nisbah istilahiyah. Maksudnya apa? Dia lebih kepada maksud mustalah dalam qiraat. Mana dalam qiraat disebut qiraah Nafi', qiraat Abu Am. Maksudnya apa? Ada sesuatu di sebalik apa namanya sandaran itu. Maksudnya bila disandarkan qiraat itu kepada Nafi', maknanya bukan Nafi' yang cipta. Ya, tapi maksudnya qiraat itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terhenti pada Nafi'. Nak cakap macam mana ya, yang terhenti pada Nafi' ketika ia dikumpulkan. Kita kena ingat qiraat ni banyak, kan? Qiraat ni banyak. Jadi saya pendekkan cerita saja. Bila banyak qiraat, kan, bila banyak sangat qiraat sampai kurun yang ke 300, kan, maksudnya tahun 300 lebihan hijrah, 300 hijrah. Maksudnya masa tu zaman kegemilangan umat Islam. Zaman kegemilangan ilmu umat Islam. Termasuklah zaman kegemilangan ilmu tentang Quran. Masa tu semua, kan, maksudnya bahasa Arabnya hebat, sastranya hebat, Qurannya, hadisnya, semua masa tu memang semua ilmu jadi hebat. Masa di Baghdad, kan. Ya. Jadi sampai ada orang yang berani. Semalam kita dah cerita semalam. Ibnu Shannabuth, ingat tak semalam? Sebut nama Ibnu Shannabuth, Abu Miqsam Al-Attar. Orang-orang yang telah mencipta qiraat. Dia create qiraat di sini. Sedangkan qiraat ni dia tak boleh cipta. Sebab tu antara sebab ada ulama yang tak setuju sebut qiraat Nafi', qiraat tu sebab takut orang anggap itu ciptaan. Bukan. Ya. Bila kata qiraat Nafi', maknanya apa? Qiraat ini diriwayatkan oleh Imam Nafi' dengan sanadnya yang bersambung sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Adakah Nafi' seorang je yang baca macam tu? Mestilah dia ada ramai kawan-kawan dia yang sama macam dia. Apa pasal dia? Kan? Itu perbincangan yang lain pula. Maksudnya apa? Tadi saya kata kurun keempat itu maknanya kurun kecemerlangan itu, bila sampai ada orang yang sanggup buat qiraat sendiri, maka ada ulama namanya Abu Bakr ibn Mujahid. Dia inilah yang bertanggungjawab untuk membuat suatu penyaringan. Dia saring balik. Sebab terlampau ramai orang kata dia qari, dia imam dalam qiraat. Semua orang dakwa. Bukan semualah, ramailah. Termasuk yang sesat tadi tu. Jadi untuk memastikan umat Islam tidak tersalah belajar dengan orang yang tidak layak dalam hal Quran ini, maka Ibn Mujahid pilih 7 orang. Ini dipanggil qiraat 7 tu. Okey. Jadi dia pilih 7 orang. So umat Islam kalau nak belajar Quran, mesti Quran itu dibaca dan sanadnya sampai kepada 7 orang ni. Kan? Tu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Ibn Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. 7. Itu nama qiraat 7. Jadi maknanya apa? Ketika dikumpulkan itu, Ibnu Mujahid memilih 7 daripada imam-imam yang ada di zamannya. Ya, maknanya pada zaman dia siapa yang terkenal, siapa yang didapati qiraatnya yang hebat. Qiraat Nafi'. So dia ambil Nafi'. Okey. So kalau kata baca Quran, ada tak sampai tak pada Nafi'? Okey, sampai. Betul lah tu Quran lah tu. Yang awak baca tu Quran lah tu. Tengok tak ada pun Nafi' ni. Lain pula namanya ni. Tak ada Nafi'. Cari-cari sanad tak ada Nafi'. Bukan. Ini orang lain. Nampak tak? Jadi itu tujuan dia. So disaring dengan apa? Dengan cara memilih. Ikhtiar. Ikhtiar mana pemilihan. Selection. Jadi Ibnu Mujahid dia select 7 imam. 7 imam.
dan berdasarkan tempat-tempat masing-masing. Nafi' di Madinah. Maksud orang Madinah nak belajar Quran, belajar dengan siapa-siapa yang belajar dengan Nafi'. Mana bersambung dengan Imam Nafi'. Siapa orang Mekah nak belajar Quran, belajar dengan sanad yang bersambung dengan Imam Ibnu Katsir. Kena ingat Ibnu Katsir yang itu bukan Ibnu Katsir yang tulis tafsir tu, bukan. Salah orang lagi. Jangan. Ibnu Katsir yang tulis tafsir tu orang lain. Ini Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir. Bukan yang tulis tafsir itu, bukan. Ini imam qiraat. Okey. Kemudian apa lagi? Orang mana lagi? Orang apa namanya? Abu Am, kan? Orang Syam. Ya. Orang Syam nak belajar qiraat, ya. Orang Basrah, kan, nak belajar qiraat, belajar dengan Abu Amr Al-Basri, kan. Orang Syam nak belajar dengan, contohnya, jadi dibagi-bagikan ikut jajahan apa namanya, wilayah Islam. Orang Kufah nak belajar, ada 3 imam pilihan di Kufah: Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Ditanya mengapa sampai 3 orang? Sebab memang Kufah ketika itu, Baghdad khususnya, memang terkenal. Jadi biar ramai, maksudnya diramaikan di Kufah itu imam-imam yang 3 itu, Kufiyun dipanggil, kan. Itu contohnya, ya. Itu maksudnya bila kata qiraat sekian, bukan orang tu cipta qiraat, tapi adalah nisbah istilahiyah, merujuk kepada ilmu qiraat. Jadi cukuplah setakat tu, ya. So dia kata mereka tidak suka apabila seorang mengatakan ini, Ibnu Abi Daud menyatakan daripada Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, katanya mereka tidak suka apabila seseorang mengatakan sunnah sipulan dan bacaan sipulan, namun pandangan yang sahih ialah apa yang kami kemukakan, kata Imam Nawawi. Maknanya boleh, tak ada masalah, ya. So ada beza antara qiraat dengan riwayat. Okey, ada beza di antara qiraat dengan riwayat. Jadi ada imam, ada qari tu imam, kemudian yang bawah tu dipanggil rawi. Macam kita baca qiraat apa? Qiraat Hafs, bukan. Kita baca qiraat Asim, riwayat Hafs. Tu dia. Ya. Qiraat Asim, riwayat Hafs. Bukan qiraat Hafs, bukan. Qiraat Asim, riwayat Hafs. Qiraat Nafi', riwayat Warsh, contoh kata. Bukan Warash. Bukan Warsh. Kalau Warash tu cakap orang Jawa, Waras. Warsh, ya, an Nafi', ya. Jadi Hafs an Asim. Begitulah. Panjang cerita nak cerita qiraat ni, nanti lebih kurang kita ceritalah, ya, nanti insya-Allah. Bila sampai masanya kita ceritalah, insya-Allah taala. Itu saja, jumpa lagi terlebih pula. Minta maaf. Qul qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.